Assalamualaikum. Hai, selamat datang ke channel Nas Grasso. Kepada yang baru sampai, boleh tolong like, subscribe and share. Sebab video dalam episod ketiga kali ni bakal meremangkan bulu roma anda. Makan ni boleh? Boleh. Dah. So video kali ni kita ada sponsor daripada Monster Brownies Cookies. Boleh, yang mana nak order boleh tekan link dekat description ataupun boleh DM dekat IG Stokis Monster Melaka. Ok, kita start dengan cerita aku. Cerita aku ni bermula dari zaman aku kerja dekat sebuah hotel ni. So aku tak boleh sebut lah hotel apa. Aku kerja sebagai security supervisor. So tugas aku kadang-kadang kena rounding lah satu hotel daripada tingkat 21 ke 31 tak ingat, sampai ke parking basement 2 basement 1. Dia ada dua basement, tapi satu basement 1. So biasa bila kita merounding ni, setiap tingkat lah aku kena rounding. Daripada tingkat 21, 20, 19, 18, 17. Kadang-kadang aku, kebanyakannya aku shift malam. Shift malam aku start daripada pukul 11 sampai pukul 7 pagi. So cerita ni bermula pukul 2 pagi. Sebab shift rounding aku ada 3, pukul 2, pukul 4 dengan pukul 6. So pukul 2 starting. Hari tu malam Jumaat kalau tak silap aku. So dekat hotel ni ada satu tingkat 17, tingkat 13 dengan tingkat 4. Memang dari dulu cerita dia keras lah. Tengok kamera bodoh. So cerita ni pukul 2 pagi hari Khamis, malam Jumaat, dekat tingkat 17. Sebab aku daripada tingkat 21 turun ke B1, aku guna tangga tau. Starting aku naik lift. Manager aku memang sepatutnya suruh, macam bawah aku ni ada Nepal kan. Sepatutnya bawa Nepal lah seorang ikut. Macam Nepal ni pergi seorang tak apa, dia orang dah biasa. So macam aku sepatutnya bawa Nepal, tapi aku malas nak susahkan dia orang. Dia orang nak rehat ke apa. So aku pergi seorang biasanya. Dekat tingkat 17 tu kan, bila tangga kan ada pintu emergency kan. Sampai ke tingkat 17, aku buka je pintu emergency, aku nampak kelibat putih. Dia laju sepantas kilat daripada tangga tingkat 17 tu, dia turun ke tingkat 16. Kelibat putih. Benda tu tak habis kat situ. Sampai dekat tingkat 13. Time tu aku ingat lagi, sebab keluar-keluar tangga tu aku jumpa pintu lift. Lepas tu lorong hall, daripada lift ke bilik ujung dia macam L tau, ke belakang. Aku keluar je, nampak lift, aku toleh je kanan. Time tu bilik 13-12. Dia ada 14 bilik, 13-12. Aku nampak satu kakak tu Kak Popon lah, tak boleh benar ni. Dia berbaju putih, rambut panjang, tapi muka dia sampai sekarang jelas bukan muka Melayu. Dia muka India. Muka buruk, tapi dia macam ada nanda tau kat tengah. Dia gelap. Bilik tu ada kes
guest daripada Singapura. Baru sampai, baru check in, ambil gambar. Lepas tu tertangkap gambar dia. Gambar tu ada lagi? Gambar tu ada lagi. Ada. Sebab time tu siang. Sebab guest tu baru check in dah pukul 3 ke 4 macam tu. Ambil gambar. Lepas tu guest kau tahu lah, guest Cina daripada Singapura, diorang ni tak percaya sangat benda-benda ni. Tapi bila diorang dah tertangkap gambar, diorang cepat-cepat turun, pergi dekat DM. Time tu aku tak kerja. Time tu aku kerja malam. Pergi turun, jumpa DM. Dia tunjuk gambar tu kat DM. Terus diorang bagi tukar bilik. So bilik 13-12 tu memang kejadian ni berlaku malam tu aku masuk kerja. So aku nampak sosok tubuh India tu dekat depan pintu 13-12. Memang seram lah. Seorang. Sebab time tu DM tak cerita lagi kat aku. Pasal DM masuk esok paginya. So DM tu shift pagi sampai petang. So dia balik, esok pagi dia masuk balik lah. Pukul 7 pagi dia masuk tu, dia dah terus datang jumpa aku. Dia tanya aku, Bonza, dia panggil aku Bonza. Dia ni orang Sabah. Bonza, kau Robi kau tengok video ni, kau ada baca report kah? Dia kata, report apa kan? Aku tak baca, aku tak tengok. So aku buka email, buka report, aku tengok, dia punya report tu ada kat dalam email berserta dengan gambar. Lepas tu aku tengok gambar tu memang sama macam apa yang aku nampak. Tapi aku tak cerita kat dia, cerita ni memang aku simpan sampai hari ni. Gambar tu memang sama. Gambar tu dia ambil dekat dalam bilik depan katil. Benda tu elok terapung. Tapi kalau tengok memang nampak macam edit lah. Korang pernah macam main apps yang ada kan? Tapi aku tengok memang macam edit, tapi rupa dia sama macam aku nampak. So aku tak percaya benda tu edit. Dari satu Cina daripada Singapura ni, diorang tak percaya sangat benda tu. So tak mungkin lah diorang edit ke main apps tu ke sekadar nak tukar bilik. Bilik sama je. Bukannya daripada bilik kecil upgrade ke besar ke. Diorang memang ambil bilik besar. Diorang nampak bilik tu, jumpa benda tu. Bilik tu sebulan ke 2 bulan tutup. Untuk guest memang tak ada orang masuk. Lepas sebulan 2 bulan dah buka balik. Lepas daripada tu ada, tapi guest tak ada benda lah. Sebab aku pernah duduk kat bilik 13-12 tu untuk tidur. So yang tu aku akan ceritakan dekat next episode. Time tu memang macam-macam aku kena. So aku rasa tu je cerita daripada aku. Kerja hotel lama. So next apa? Next. Allah. Okay, time ni aku dengan member lah. Biasa kan, kita lelaki lepak dari malam, macam biasa lah malam. Lepas tu sampai dah pagi kan. Lepas tu kebetulan kita orang lepas main futsal tau. Kita orang lepak lepas main futsal. Tu kat futsal tu ada pondok. So kat pondok kita orang lepak. Lepas tu ada seorang member ni tegur tau. Cakap Pondok mana? Pondok futsal. Dia baru pergi futsal pondok. Lepas tu kat futsal tu ada tandas tau. Biasa kan kalau futsal mesti ada tandas. So member kita boleh lepak kan. Lepak cerita-cerita kan, buah perasaan. Lepas tu member tegur, "Weh, kau perasan apa yang aku nampak?" Dia cakap yang tu tau. So Time tu berapa? pagi lah, pukul 2 pagi. Kita lepak. Kalau sekali lepak memang tu lah kan. Lepas tu memang tegur, cakap, "Weh, kau nampak tak benda tu?" Cakap, kita orang dah suspend lah time tu. Dah suspend lah. Cakap, kat belakang tandas tu lah. Cuba tengok. Cakap, time tu dia apa ni, time tu bila dia tunjuk, kita tak nampak tau.
tu mula dia lah. Mula dia tak nampak kan. Lepas tu cakap lepas tu yang lain yang tak nampak cakap mana ada kau ni, kau nampak cerita gempak kan, kaki gebang kan. Lepas tu 30 minit terus lepak-lepak pun ada bunyi yang pintu tandas tu memang kuat tau. Boom. Cakap kita orang dah Pintu masuk tu ke dalam tandas? Tandas. Kan tandas pintu nak masuk ke tandas tu. Pintu utama dia lah. Kat situ memang ni tau. Kalau kau nak tahu kat tandas tu memang berkunci, tak akan buka pun. Takkan buka pun kalau kau pergi. Memang tu Lepas tu kita macam benda takkan ada orang masuk kan. Dia memang kunci tau. Situ memang takkan bagi masuk sebab memang ada kunci tenda tu. Lepas tu kita orang ni lah, kita orang dah suspend kan. Tapi tengok tak positif lah. Tak mungkin kucing apa kan masuk di tingkap. Lepas tu member yang first nampak cakap, weh, kau tengok balik kat tandas tu, kat pintu tandas tu. Tu macam kita orang tengok ada satu bungkus bungkus gula-gula tengah menghadap kita orang. Bukan depan pintu. Ya, menghadap kita orang. Depan pintu kan? Tandas. Kat tandas, pintu tandas tu macam ni pintu tandas tu pondok. Okey, contoh kita orang pondok kat situ. Kalau Berapa meter kenderaan? dalam tak jauh, dalam 2 meter macam tu je, dekat je. Dekat kan? Dekat je lah macam ni. Kalau 10 meter? 10 meter macam tu, memang dekat je. Lepas tu kita orang nampak jelas tau, dia memang tegak, gula-gula tu tegak macam tu, pandang kita orang dengan muka hitam ke. Ui, time tu kita orang apa lagi, memang tak fikir barang kat situ, memang biar dulu. Kita orang motor situ memang kita orang lari dulu. Macam kau bayangkan benda macam ni tenggak dia pandang kita orang. Memang tu member dia cakap mula dia cakap, tapi dia tak tahu apa benda dia. So lagi pun kita tak nampak tu cakap tak apa lah, kau ni, kita orang macam biasa, kau gebang lah cerita nak gempak kan. Lepas tu dah start bunyi kita orang rasa lain lah. Lepas tu member yang pernah nampak dah, kau tengok sekali kan, betul loh macam ni. Muka mengeri, tengok semua nampak mengerikan gila tu. Lepas tu memang kat situ pun dah banyak kes lah. Orang cerita. Sebab situ sebelah tu sekolah. Lepas tu sekolah TET. Lepas tu kat situ memang kata, orang lama kata situ lah sebelum adanya futsal pun ada hospital, klinik bersalin. Klinik ni memang klinik tu memang klinik lama. Taman klinik tu ada aku sekolah. Dia story memang klinik kayu baik, memang lama gila. Yang dah roboh. Dia jadikan futsal kat situ lah. So bila ada futsal kita orang lepak. So adalah benda-benda yang tidak menyenangkan. Cerita kat pasal klinik ni. So tu je lah dari aku. Okay, sekejap. Diorang ada barang baik ni. Diorang ada cookies, brownies, monster, chocoja pun ada. Okay, korang boleh dapatkan dekat Instagram Stokis Monster Melaka. Okay, jom kita start review. Kau ambil mana? Kau mini? Kau mini lah. Kau mini? Macam kedua. Memang tel Pak Abu So dekat aku ada Crunch Chocoja Mini. So nanti aku akan letak dia punya harga promosi, dia punya package. Dia ada macam-macam package. So nanti kau tengok package dia. Ni Chocoja dengan brownies monster Nutella Swirl Sea Salt. Banyak betul. Okay, aku pula ada nama review ni, the cookies monster yang ni kecil. Yang ni yang besarnya. Okay, aku pula ada Power and Dip cookies, mini cookies lah. So ni coklat dia kena shake dulu. Kalau nak makan dip lah, makan cicak dengan coklat ni. Yang tu padu. Okay, yang dekat aku sekarang ni, kat tangan aku ni brownies monster. Siapa peminat brownies, korang boleh try. So pada korang, mana yang nak dapatkan, boleh tekan link dekat description ataupun Insta yang aku akan tag dekat sini. So korang boleh terus sambung tengok video cerita seram
kisah benar. Okay. Cerita ni 3 tahun lepas, time aku form 4. Yalah form 4 kan. 3 tahun lepas. Time tu aku lupa raya ke cuti ke apa, tapi time tu kampung dengan anak. Selalunya anak kalau balik kampung pukul 12, pukul 1 nanti mesti dia pergi lepak. Betul tak bang? Time tu dia ajak lepak dekat bengkel bengkel motor kan. Dia lepak bengkel motor. Dan tu siapa ada? Aku ada. Tak ada. Tak ada. Ni dengan anak ke. Anak ajak ni sebab yang tak tidur lagi time tu. Tak kat kampung ada tu. Family ni lah. Lepas tu pergi naik motor. Biasa kalau korang tahu rumah Wak Ram, malam-malam kan jalan ni memang gelap gila. Tak ada lampu apa semua kan. So dah on the way ke tempat tu, aku terdetik macam nak tengok pokok dekat jalan tu lah. Time tu dah atas motor dah. Atas motor dah aku tiba terdetik nak tengok pokok sawit kat belakang aku. So far aku nampak macam kain putih kan. Tapi time tu aku still positif lagi lah. Aku rasa macam bukan ada pokok sawit dia apa kan. Ada pokok lain juga. Aku fikir macam orang kampung kan selalu balut buah nangka ke apa dengan kain. Aku fikir macam tu je. Lepas tu aku terus apa yang Kau nampak dekat pokok sawit. kat pokok sawit. Tapi aku still nak positifkan fikir aku. Aku fikir macam tu kan. Nak balut apa kan. Lepas tu aku dah tak fikir benda tu. Aku nak fikir macam tu je. Aku nak fikir macam tu je. Aku tahu tapi aku nak sedapkan hati aku je. Kau nampak apa kat situ? Dia Nampak apa? Sebab macam aku duduk kampung tahulah, sebab mungkin dekat dalam pokok, dalam ladang kelapa sawit tu, dia kadang dalam kelapa sawit tu, sawit sebelah tu dia mungkin akan ada pokok cepedak ke orang kampung akan tanam. Mungkin dia anggap macam tu lah. Kau nampak apa kain putih ke? Benda putih lah, kain putih. Macam kain putih. Tapi aku nak sedapkan hati aku fikir macam tu je. So aku dah tak fikir dah. Sampai kat tempat bengkel Abang lepak tu, dia bengkel tu ada satu je kan kat situ kan. Situ belakang semua keliling hutan kan. Hutan ke kelapa sawit macam tu. Aku terdetik lagi nak tengok pokok kat situ. Aku pun tak tahu kenapa aku asyik terdetik je nak tengok pokok. Sebab keliling pokok. Sebab keliling pokok kan. Lepas tu kita pun ada perasaan ingin tahu apa semua. Aku tengok kat pokok, aku tak tahu pokok apa, tapi ada dahan besar. Aku nampak kain putih lagi kat dahan tu. Aku macam terkejut, tapi aku nak tengok tau. Aku tengok lama-lama betul-betul. Dia macam kain tu macam mana, macam orang duduk tau. Faham tak? Macam dia macam ni. Macam ni. Terapung ke apa? Bukan terapung, dia macam kain. Macam tahu tak macam orang duduk atas dahan macam ni. Oh, terdahan. Bertinggi bukan tu diri. Ni macam duduk kain dia. Faham tak? Aku nak stay positif pun fikir orang balut buah ke tak boleh. Sebab bentuk dia memang macam orang duduk atas dahan tu. Time tu aku memang diam apa semua. Ikut lepak dengan Abang Nap semua pun. Ni memang diam. Tak bang, ni diam dengan tu kan. Memang muka pucat. Abang Nap dia tegur gak. Asal kan tak cakap apa-apa apa semua kan. Cakap tak ada apa, ngantuk kot macam tu. Cerita kan tak cerita kat abang ni. Ni tak nak cerita kan. Biar ni. Tu je lah aku rasanya. Tapi memang ingat sampai sekarang lah. Lepas ni abang ajak lepak situ memang tak nak lah. Kain je. Nampak kain je. Tapi macam nak ikut logik, takkanlah orang balut buah bentuk macam tu, macam duduk kan. Kan? Aku Ada buah besar. tak ada. So time balik okey. Time balik ni naik motor. Sebab sekarang dia tak cerita tau kat aku tau. So aku tak tahu. Tapi time tu ni memang diam kan. Memang diam kan. Naik motor ni pandang bawah lah. Tak pandang mana-mana langsung. Balik ni basuh kaki apa semua yang terus tidur. Selalu lepak-lepak Rasanya Raya Haji. yes. Tu lah Raya Haji. Lepas tu balik, selalunya kalau balik Abang Nap
akan ajak lepak luar dulu, isap rokok ke apa kan, borak-borak ke apa, betul tak kat beranda tu kan. Ni tak, ni basuh kaki terus tidur. Betul lah ni cakap yang tu kan. Dia memang kalau abang ajak lepak tu memang tak nak lah. Ya memang no lah. Tu je lah. Dia cerita ni sama juga dekat kampung juga, kampung aku. Siapa yang kenal aku tahulah aku duduk mana. Ni kawasan ni dia kampung aku, tapi benda ni jadi kat kampung sebelah kan. Sebab kampung aku dengan kampung sebelah ni kita orang kotim lah, kira tak ada bermusuh lah. Kan setengah tempat kan kampung kan ada gaduh ni sekian-sekian kan. Tapi macam kampung aku okey, aku dengan kampung sebelah. So masa malam tu kawasan belakang tu sebenarnya lagi gelap daripada yang Hani cerita tadi. Lagi sebab dia kawasan tepi jalan. Kat kampung sebelah. Kampung sebelah. Kat kampung kat rumah Hafiz. Sebelah. Dalam belakang tu. Lagi jalan belakang tu lagi jalan berbatu, jalan rosak, tepi sungai. Lampu tak ada. Lampu tak ada. Tapi ada satu lampu, satu atau dua. Dia dalam tu ada rumah, tapi nak masuk ke rumah tu memang jauh. Sebab kat belakang tu ada kawasan rumah saudara aku sendiri. Ada berapa buah lah? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 buah rumah ke 6. Lebih kurang macam tu lah. So aku malam dalam pukul 8.30 aku dah rumah. Sebab kampung kan biasa ada orang cakap ikut jalan depan, jalan belakang kan. Biasa jalan depan kan jalan elok, jalan belakang ni jalan yang orang panggil jalan seram kan. Siapa orang kampung pun lalu, siapa yang bukan orang kampung dia takkan lalu pun. Betul. So aku ikut jalan belakang nak pergi rumah ada orang ni. Aku pergi sebab apa ya? Sebab sepupu aku dekat sana, dia ajak lepak. Sebab dia nak ajak keluar pergi Turi Intan aku rasa. Okey, dia ajak pergi Turi Intan. So aku kena gerak ke rumah dia dulu. Kan, kena gerak ke rumah dia dulu. So aku gerak ke rumah dia. Daripada rumah aku ke rumah dia pun ikut jalan belakang. Jalan berpasir berbatu tepi sungai. So sungai pun kau faham sungai kan. Kawasan memang lagi tak ada rumah, tak ada apa. Walaupun pukul 8.30. Tapi masa tu berani lah sebab dah biasa. Sebab dah biasa kan. So sampai ke rumah dia, daripada rumah aku sampai ke rumah dia okey, normal, tak ada apa-apa masalah pun. So aku pun tak ada perasaan nak tengok cermin ke apa, tak ada. Sebab dah lali lah. Bukan dah pukul 8.30 malam. Awal 8.30 malam. Ya, sebab nak keluar ke Pekan kan. Nak cari barang. Lepas tu sementara nak menunggu sampai rumah dia, ni kena pandai ke kan. Kau call dia kata kau dah siap sampai-sampai. Betul. Baru dia nak mandi. Jam. Dia baru nak mandi. Dia baru nak mandi kan. Nak tunggu dia selama lah. So masa tu, zaman tu pakai top up lagi tau. Tak pakai postpaid tau. Masa tu top up gores lagi tau. Nak pergi top up tu, nak kena kampus sebelah lagi. Nak ke kampus sebelah lagi. Ikut jalan belakang juga. Aku ikut jalan belakang juga. So nak ke kampus sebelah tu dalam jarak dia dalam berapa dah tu saya? Dalam 1 km. Lebih kurang 1 km. Okay, dalam pertengahan tu, dalam pertengahan 1 km tu ada jumpa 2 simpang tau. Simpang 3. Nak ke keluar jalan besar. Ada 2 simpang, 1 simpang, 2 simpang. Macam tu member dah siap lah. Masa tu aku tengah tunggu dia siap lah. Tengah tunggu dia siap sambil tu aku beli top up. Sebab ala-ala tunggu dia siap, daripada aku tunggu kat luar rumah tu jadi orang bodoh, aku beli top up dulu kan. Aku beli top up buat jasa sama, buat motor. Aku ikut jalan belakang kak pergi ke kampung sebelah tu. Aku kan lalu 2 simpang. Dan simpang ini pun orang tahu juga apa kisah-kisahnya dan apa sebab-sebabnya. Simpang ni dekat simpang ni banyak lah sebelum ni aku dengar kisah-kisah. Tapi sebenarnya aku lalu pun tak pernah jadi apa-apa simpang tu. Simpang 3. Satu simpang 3, satu lagi pun simpang 3. Simpang ni dua-dua nak ke arah ke jalan besar. So boleh ikut antara satu lah. So aku nak pergi tu tak ada apa-apa lah, selamba je lah kan. Kali aku lalu simpang yang pertama, belum sampai lagi simpang pertama tu kan, belum sampai lagi simpang pertama tu. Biasa kat simpang ada lampu jalan betul. Kat situ ada lampu jalan. Dengan simpang kedua tu ada 2 lampu jalan. So kat situ ada 1 lampu jalan. So aku kat sini, depan tu simpang, lampu jalan. Lebih kurang jarak aku ke aku ke nak ke simpang tu dalam
50 meter lebih kurang. 50 meter. So kau nampak lah cahaya lampu tu lah. Lampu jalan kan nampak cahaya lampu terang kan. Lampu jalan warna oranye tu. Nampak kan. So aku bawa motor, bawa. Aku paling depan. Kat bawah lampu tu aku satu nampak kelibat tau, macam kain putih. Ada kain tak? Di sini tau, terbang. Terbang Bukan bawah lampu. Tapi dia tak pekat benda tu, putih tu. Benda tu dia macam kabur-kabur. Dia macam ada satu kain tak? Bagi satu kain boleh? Aku nak So dia tunjukkan. macam tembus lah. Tapi aku jauh lah nampak benda tu, dia kat bawah lampu dia macam okay, dia macam ni tau. Dia sengit ni, dia sengit. Macam ni. Okey. Lepas tu aku terus lalu. Aku lalu je. Tapi aku dalam Kau lalu bawah lampu tu lah. aku bawah lampu tu baru lalu sebab aku tak Dah ada. nampak tapi kau lalu je. Sebab benda tu pun aku pun positifkan diri. Sebab benda ni Salah nampak tu. kau kalau ikut jalan belakang ke apa ke, kau tak boleh nak takut sangat. Memang bahaya kan. So aku okay, mampus lah aku cakap kan. Jalan je lah aku cakap kan. Betul aku cakap. Aku dah apa tadi kan. Sampai lepas lampu tu aku jalan terus kan. Aku terfikir benda tadi kan. Sampai ke kedai topak tu aku terfikir benda tadi. Aku cakap tak logik nak cahaya. Biasa kalau nak cahaya pun mesti depan ada kereta ke tepi ada kereta. Keluar cahaya logik lah benda tu. Tapi ni tak ada kereta langsung. Cuma aku seorang kat situ. Nak kata benda tu apa? Kan? Betul tak? Memang kakak tu. Allahuakbar. Aku tak boleh nak cakap lah benda tu. Benda tu pun aku tak cerita kat orang. Aku pernah cerita kat orang, tapi setelah 2 tahun. Aku cerita pun sebab ada orang cerita benda sama macam aku. Faham tak? Okay, cerita ni betul. Kalau tak percaya, yang tengok ni, yang cerita pun dia diam juga sebenarnya. Dah lama pun buat cerita. Tapi orang tu demam. So tak, sebab aku tak yakin benda tu tau. So macam aku buat samba. Positif kan. Faham tak? Yang kena tu sepupu aku juga. Sebab aku dengar pun dia kata dia pun cerita. So aku pun cerita. Dia pun benda sama, terbang kabur juga. Bawah lampu juga. Tapi dia daripada arah sana nak ke rumah dia. Macam aku nak ke sana, dia dari sana nak ke sini. Macam tu, beza dia. Tu je lah cerita aku. Kalau yang siapa yang tahu cerita ni, kau boleh komen kat bawah. Bukan kencing, bukan tipu, bukan apa-apa lah. Ni kisah-kisah betul. Okay guys, itu je dari kita orang untuk episod 3 kali ni. So yang mana baru masuk boleh subscribe, boleh tekan bell button untuk dapatkan video baru daripada kita orang. Share dekat kawan-kawan korang kalau korang rasa cerita ni seram. Akan datang banyak lagi kisah-kisah benar yang terjadi. Kebanyakannya daripada aku lah. Aku tak tahu lah kenapa aku selalu kena. Aku tak tahu. Maybe tak. Akan sangat. So yang mana baru masuk boleh subscribe, like, share, turn on notification, komen. Kalau korang rasa seram ataupun korang nak share story korang, boleh komen dekat bawah kan. So kita orang ada Facebook page. So apa-apa update kita orang akan update dekat situ. Boleh like Facebook page kita orang, Nas Kraso Studio. So kalau nak share ke apa, boleh share daripada situ. Support kita orang, YouTuber pemula. YouTuber Ingusan. YouTuber Ingusan. YouTuber baru nak up. BBNU. So kita jumpa lagi pada episod akan datang minggu depan. Sambung episod keempat pula. Bye bye dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan biarkan hidup anda diselubungi